Baik ya, Assalamualaikum. Jadi hari ni kita teruskan dengan ketaksamaan. Okey, semalam kita dah tengok lah macam mana cara kita nak mencari simbol yang sesuai. Okey, kamu dah jawab soalan quizzes tu kan. So saya dah tengok kat situ ada beberapa orang saja yang involve. So saya dah stopkan assignment tu. Jadi siapa yang tak ikut tu memang tak akan dapat lah ya. Yang tak dapat menjawab lah. Saya dah close dah. Okay. So saya tak nak menunggu lama sebenarnya. Okay. So saya nak terus ambil markah PBD you all lah. Sebenarnya macam tu. Nak terus ambil markah PBD. Okay. Jadi untuk hari ni kita akan lihat pada tajuk masih lagi di bawah tajuk ketaksamaan. Tapi kali ni kita lihat pula ya, apakah situasi-situasi yang ada apabila ketaksamaan ini diberi. Okey. Jadi yang pertama, kalau kita tengok dekat sini, apabila kedua-dua belah ketaksamaan ditambah atau ditolak. Okey, bila dibagi kita satu persamaan, satu ketaksamaan, okey, dan ketaksamaan tersebut ditambah atau ditolak dengan satu nombor positif atau nombor negatif, okey, simbol ketaksamaan tidak akan berubah. Okay, sekiranya contoh diberi pada kita dekat sini, jika A lebih kecil daripada B, ini ya, jika A lebih kecil daripada B, dan kalau kata kita tambahkan apa sahaja nombor, katakan nombor positif, kita tambahkan nombor positif di sini adalah tambah C, so kita tambahkan kedua-dua belah lah. So ini tambah C, yang sini kita tambahkan dengan C. Jadi dia tak akan merubahkan ataupun tidak akan mengubah bentuk simbol kita. Simbol kita masih lagi sama. Okey, dia tak ubah situasi dia. Okey, contoh dekat sini. Okey, diberi pada kita 2 ya, saya tukar pen sekejap. Okey, 2 lebih kecil daripada 6. Okey, katakan kita letak kat situ tambah 3 di sebelah kiri, tambah 3 juga di sebelah kanan, dan kita akan dapati nilainya adalah 5 dan juga 9. So simbol dia sama. Kenapa? 5 lebih kecil dari 9. Masih lagi nilai yang sama. Asalnya 2 lebih kecil dari 9, tapi bila kita tambahkan 3 di sebelah kanan, 3 di sebelah kiri, tambahkan juga 3 di sebelah kanan, kita masih lagi dapat ketaksamaan yang sama. Okey. So tengok pula yang kedua. Okey, tengok dekat sini. Dia kata dekat sini, jika A lebih besar daripada B, okey, katakan kita letak kita tambahkan nilai negatif C, tambahkan nilai negatif C. Apa jadi? Masih lagi tidak berubah ya dia punya simbol. Okey, contoh inilah. Okey, katakan contoh yang diberi pada kita 2 lebih kecil daripada 6 juga. So katakan kita tambahkan dengan negatif 3. Sebelah sini pun ada negatif 3. Jadi 2 tolak negatif 3 kita akan dapat negatif 1. 6 tolak 3 kita akan dapat 3. Jadi nilai negatif 1 ni masih lagi lebih kecil daripada 3. Okay. Dan seterusnya. Okay. Ni. Jika A lebih kecil daripada B, okey, katakan kita tambahkan dengan nilai negatif di sebelah kiri, tambahkan juga nilai negatif di sebelah kanan, masih lagi tidak akan mengubah ya kedudukannya. Kedudukan simbol tu masih lagi sama. Begitu juga kalau kita tolakkan dengan negatif pun masih lagi sama. Okey, katakan yang inilah contoh. Okey. Diberi pada kita 2 lebih besar daripada lebih kecil daripada 6. Katakan kita tambahkan dengan negatif 3. Sini pun tambahkan dengan negatif 3. Jadi 2 tambah negatif 3. Kita ini kan, kita akan dapat 2 tolak 3. So dapat negatif 1. 6 tolak 3 dapat 3. So negatif 1 masih lagi lebih kecil daripada 3. Okay, begitu juga dengan 2 lebih kecil daripada 6. So kita tolakkan dengan negatif, tolakkan dengan negatif. So kita akan dapat 2 tambah 3 sama dengan 5. 6 tambah 3 sama dengan 9. 5 masih lagi lebih kecil daripada 9. Okay, itu secara lah. Right. Okay. So ini adalah melibatkan aktiviti yang pertama. Okay, maksudnya situasi yang pertama. Baik, situasi yang kedua. Apabila kedua-dua belah ketaksamaan ini didarab atau dibahagi dengan nombor yang positif, simbol ketaksamaan juga masih lagi tidak akan berubah. Kalau kata kita darabkan nombor tersebut dengan apa saja nombor, tapi samalah kiri dan kanan, dia masih tidak akan mengubah bentuk
simbol tersebut. Begitu juga kalau operasi bahagi pun sama juga, tidak akan mengubah bentuk tersebut. Okey, kita tengok contoh soalan. Katakan dia bagi pada kita 2 lebih kecil daripada 6. Kalau kata kita gunakan operasi darab kan, darab 3 sebelah kiri dan darab 3 di sebelah kanan, kita akan dapati 6 dengan 18. Masih lagi tidak berubah kedudukan ataupun masih lagi tidak berubah simbol, ya, ketaksamaan yang diberi. Okey, begitu juga kalau kita bahagikan, katakan kita nak letakkan dia sebagai bahagi dengan 2. So kiri 2, sini pun bahagi 2, masih lagi dapat 1 lebih kecil daripada 3. So apa saja nilai apabila kita tambah, sama ada operasi tambah ke, darab ke, tolak ke, bahagi, dia tak akan mengubah, ya, simbol yang diberi. Okey, baik. Seterusnya, apabila kedua-dua ketaksamaan, okey, kalau kita tengok kat sini, saya buat highlighter dah nampak. Kedua-dua ketaksamaan didarabkan dengan negatif 1. Apabila kita darabkan dengan negatif 1 bagi kedua-dua belah ketaksamaan ini, okey, kalau kita tengok, kalau katakan A lebih kecil daripada B, yang ini, kalau kita darabkan negatif 1, maka nilai dia akan jadi lain lah. Jadi bila dah berubah nilai, maka kita punya simbol ini akan berubah. Jadi bila simbol ini berubah, dia dikenali sebagai songsangan terhadap penambahan. Maksudnya bila kita tambah negatif 1, kita darabkan dengan negatif 1, maka ada perubahan di situ. Jadi dia merupakan songsangan terhadap penambahan. Okey. Sama juga, ya, dengan operasi bahagi. Tengok kat sini, apabila operasi salingan dilakukan ke atas nombor itu, okey, di kedua-dua belah, nombor operasi salingan ni, salingan ni maksudnya dia ubahkan jadi pecahan. Okey, jadi kedua-dua belah ketaksamaan tersebut adalah dalam bentuk disongsangkan. Okey, so simbol itu akan berubah juga. Right. Jadi ia dikenali sebagai songsangan terhadap pendarapan. Katakan dekat sini dia bagi 2 lebih kecil daripada 6. So kalau kita ubahkan dia menjadi bentuk salingan, so ini bentuk salingan lah. Dia ubahkan menjadi pecahan macam ni. So salingan dia 1/2. So bila 1/2, okay, dan 1/6, dan kita tahu bahawa 1/2 ni lebih besar daripada 6, maka simbol itu berubah. Okay. So itu saja, ya, untuk hari ni kita nak kenal pasti, okey, bentuk-bentuk tersebut, dan dia ada nama dia lah yang tersendiri. Right. Jadi sekarang kita akan tengoklah beberapa soalan yang berkaitan. Okey. Baik, yang pertama. Okey. Okey, kita tengok contoh. Katakan diberi pada kita okey. So katakan soalan contoh, katakan di sini dia kata tuliskan sifat bagi akas bagi setiap ketaksamaan yang berikut. Okey, ini adalah istilah yang berbeza daripada tadi lah. Ini ada tambahan dia. Okey, katakan apa akas. Okey, apa yang dimasukkan dengan akas ni? Right, akas ini senang cerita, yang senang untuk kita faham adalah terbalik. Kita terbalikkan sesuatu perkara. Senang nak ingat, so kita ingat terbalik aja. Seperti contoh, katakan 7 lebih besar daripada 4. Sekarang kita nak terbalikkan. Nak terbalikkan nilai dia akan jadi apa? 4 lebih kecil daripada 7. Nampak tak? Bila kita nak terbalikkan dia, kita tukarkan kedudukan dia. Okey, katakan 7 dekat depan, 4 dekat belakang, jadi dia punya simbol juga akan berubah. So dia ada efek lah dengan simbol sekali. Jadi kita tengok betul-betul. Jadi bila dia melibatkan bila dia melibatkan akas, dia akan berubahlah kedudukan dia. Dan juga simbol juga akan berubah. Ini melibatkan akas. Bila dia kata kat sini, tajuknya adalah akas. Okey.
Baik, tengok soalan seterusnya. Okay, sekejap. Diberi pada kita, katakan 0.17 dengan 0.20. Okey, simbol yang kita gunakan adalah simbol lebih kecil. So, akas tu kita terbalikkan dia. Bila terbalik, ini bawa ke sini, ini bawa ke sini. Jadi, kita akan tulis 0.20 dengan 0.17. Jadi apa jadi dengan simbol ni? Bila kedudukan dia dah berubah, maka simbol juga akan berubah. So, kontra. Jadi kalau tadi lebih kecil, maka ini akan jadi lebih besar. Itu adalah melibatkan asas. Asas pula. Akas. Okay, jangan salah sebut lah. Saya pun dah tersalah sebut ni. Okay, baik. So, seterusnya kita lihat pula. Apakah yang dimaksudkan dengan sifat transitif? Okey. So, istilah dekat sini yang kita guna adalah transitif. Okay. Apa yang dimaksudkan dengan transitif ni? Okay, contoh, katakan diberi pada kita satu ketaksamaan, katakan 40 lebih kecil daripada 43, lebih kecil daripada 57. Jadi kita nak permudahkan dia. Katakan dia bagi kita sini 2 je. Lebih kecil dengan petak ni. Jadi apa yang perlu kita tulis dekat sini? So kita ambil lah kesimpulan yang hujung sini bawa turun ke bawah, sini ke bawah. Jadi kesimpulan dia 40 lebih kecil daripada 57. So kita ambil kesimpulan dia lah. Jadi 43 tu berada di antara 40 dan juga 57. Okey. Begitu juga dengan soalan contoh lain. Kita katakan contoh soalan yang kedua. Diberi pada kita negatif 0.41 lebih besar daripada negatif 0.5, lebih besar daripada negatif 0.91. So dia tak sini 0.41 lebih besar. Okey, apa jawapan dia kalau kita tinggalkan macam tu? Jadi jawapan dia adalah negatif 0.91. Ini melipatkan sifat transitif. Okey. Boleh ya? Okey. So ini adalah dua perkara, akas, transitif, dan satu lagi kita tengok. Okey, contoh yang kita buat tadi, sifat songsangan. Okey, ni contoh saya nak bagi lagi lah. Sifat songsangan. Okey, apa yang melibatkan songsangan? Okey, katakan contoh ni beri pada kita 2 lebih kecil daripada 12. Okey. So, songsang dia adalah kita jadikan dia, kalau sini nilai dia adalah positif, jadi kita songsangkan dia, maksudnya kita tambahkan negatif 1 kan. Jadi, bukan tambah, darabkan dengan negatif 1 kan, sebab tidak songsangkan dia. So, kita akan dapat, katakan 2 ni kita darabkan dengan negatif 1. So 12 ni pun kita darabkan juga dengan negatif 1. So kita akan dapat nilai dia negatif 2 sini, negatif 12 sini. So kita tengok negatif 2 dengan negatif 12, mana yang lebih besar? So yang lebih besar adalah negatif 2. Jadi sekaligus kita punya simbol pun akan berubah. So dia akan jadi kontra macam ni, terbalik. Okey, sebab bila kita menambahkan negatif, sebab dia songsang kan. Songsang tu maksudnya terbalik juga. Tadi terbalik dari segi kalau kita tengok tadi akas tadi terbalik daripada kedudukan. Okey, tapi kalau songsangan ni maksudnya kalau dia positif jadikan dia negatif. Dia songsang macam tu. Senang nak faham yang inilah. Okey, jadi itu adalah contoh dia. Okey, katakan contoh yang kedua. Okey, negatif 4 lebih besar daripada negatif 8. Okay. So negatif 4 lebih besar daripada negatif 8. Cuba tengok. Ini adalah dalam nilai negatif. Dan sebab apa dekat sini adalah negatif, ini adalah negatif. Jadi sekarang kita nak songsangkan dia. Songsang, okey, katakan kalau negatif jadi apa? Jadi positif. So kalau ini kita darabkan dia dengan negatif 1. Ingat ya, bila songsangan ni mesti didarabkan dengan negatif 1. Jadi sekarang negatif 1 darabkan dengan negatif 4. Negatif 1 juga
didarabkan dengan negatif 8. Apa akan jadi? Sini akan jadi 4, sini akan jadi 8. So tengok dua nombor ni, bezakan antara dua nombor ni. Yang mana lebih besar? So 8 yang lebih besar. Okey. Ini adalah kecil. Jadi apakah simbol yang sesuai? So simbol yang sesuai adalah lebih kecil. Jadi kita tengok apa jadi pada simbol dia. Simbol dia akan berubah. Okey. Baik. Okey, begitu juga dengan soalan yang seterusnya. Okey, songsangan terhadap pendarapan. Jadi tadi songsangan terhadap inilah perubahan negatif tu kan. Okey. So yang seterusnya kita tengok songsangan terhadap penambahan pendarapan. So maksudnya inilah. Yang ni. Dia jadi macam ni. Songsangan terhadap pendarapan daripada nombor biasa dijadikan nombor pecahan. Okey, so kita tengok kat sini contoh. Diberi pada kita, okey, sebelum tu songsangan terhadap pendarapan. So contohnya katakan 9 lebih besar daripada 7. Okey. Jadi bila songsang dia akan jadi pecahan kan. So 1/9 dengan 1/7. Jadi 1/9 dengan 1/7 mana yang lebih besar? So yang lebih besarnya adalah 1/7. Jadi berubahlah kedudukan, berubahlah bentuk simbol ini daripada besar menjadi kecil. Okey. Itu juga soalan yang seterusnya. Ini soalan yang pertama. Soalan yang kedua, 36 lebih kecil daripada 43. So bila dia merupakan songsangan terhadap pendarapan, tukarkan dia menjadi dalam bentuk pecahan 1/36, 1/43. Okey, so sekarang ni antara dua ni yang mana lebih besar? So yang lebih besar adalah 1/36. Jadi simbol akan berubah macam ni. So itu adalah istilah-istilah yang kita perlu tahulah. Okey. So saya rasa itu saja untuk hari ini ya. Yang bila kita melibatkan songsangan ya, ada berapa jenis kat sini? So kita tengok balik. Yang pertama melibatkan akas. Okey. Yang kedua sifat transitif. Yang ketiga sifat bagi songsangan. Okey, dan songsangan terhadap pendarapan. Begitu juga dengan yang kita tengok daripada buku teks tadi. Okey. So yang apabila syarat-syarat ni kita kena tahulah. Jadi itu sajalah untuk hari ini. Okey, lepas ni saya akan bagi soalan yang berkaitan yang cuba buatlah. Baik. Itu saja. Sekian. Terima kasih.